Farid, Abang Farid, Sayang, jadi kekasih aku. Cantik macam ni. Nak jadi cleaner buat apa? Tidur dengan aku. Lagi untung. pengurus Danish. Kau buat apa? Jangan sentuh aku. Ni kawasan sempadan. Zon 3 tak peduli. Kalau tak ikut aku jual kau ke kelab malam jadi pelayan minuman. Tolonglah, lepaskan saya. Perempuan cakap tak nak, maksudnya nak. Mari sini. Tak nak, jangan. Tolong, tolong. Berhenti, lepaskan dia. Abang Farid Iskandar. Kau okey? Okay. Danish. Pengurus Danish Razak. Farid Iskandar. Kau cuma pengawal, berani pukul aku? Danish Razak. Selama ni kau potong gaji kami. Aku diamkan. Sekarang berani rogol Aina Sofia? Mata mana kau nampak? Aku rogol dia. Dengar sini. Dialah yang nak tarik perhatian aku. Nak cari duit. Aku nasihat kau cepat-cepat hilang dari sini. Saya tak buat. Bukankah kau nak cari duit? Aku bagi. Mari. Aduh! Kau. Abang Farid Iskandar. Abang Farid Iskandar. Lepaskan. Abang Farid Iskandar, tolong saya. Aku dah lama tak tahan dengan kau. Aku habiskan kau. Gendang Xuan Yao Zhenyue. Cakra Jet Naga Tembus Purba. Patung Kuda Sancai Nilai 19.500.000 ringgit. Kepala Buddha Marmar Tang. Harga pasaran 13 juta ringgit. Mata aku boleh nampak semua ini. Abang Farid Iskandar. Saya masih boleh nampak ini. Aina Sofia kau. Abang Farid Iskandar. Mata kau okey ke? Biar saya periksa. Saya okey. Farid Iskandar. Kau tahu tak apa yang kau pecahkan ni? Kaca Buddha marmar putih ini? Cik Nadia beli dengan harga 13 juta ringgit. Di pasar gelap. Kau dah mati. Kita pergi. Jaga! Pukul. Badan dia memang terbaik. Nak tengok apa? Tengok lagi, saya tembak. Kesemuanya comel. Si Cik Nadia tak baik. Arca Buddha tu pecah. Apa? Danish. Kau tak tahu ke saya nak guna Arca Buddha ni untuk berlawan dengan Rizwan Bakri dan bertaruh hak kawalan sempadan? Arca Buddha pun tak boleh jaga elok-elok. Hidup lagi buat apa? Cik Nadia, ini bukan salah saya. Semua dia. Budak ni yang pecahkan. Tak ada kena-mengena dengan saya, Cik Nadia. Kau! Memang orang kau yang bully orang dulu. Dia tolak saya, jadi saya terlanggar Arca Buddha tu. Saya tak nak dengar penjelasan kau.
Korang pecahkan kepala budak marmar putih saya. Korang rasa korang boleh hidup lagi? Jaga. Bawa mereka pergi. Campak dalam sungai bagi makan buaya. Tunggu. Jangan sentuh dia. Cik Nadia, hutang ini saya tanggung. Lepaskan dia. Saya tinggal. Saya cari khazanah lebih bernilai daripada kepala budak itu untuk awak. Dengan apa kau? Kau ini ada juga hati perasaan. Kau cuma seorang pengawal keselamatan. Mana nak cari antik bernilai 20 juta ringgit? Kalau aku kata boleh, mesti boleh. Kalau tak dapat hantar barang berharga, tak payah Cik Nadia buat apa-apa. Aku sendiri terjun sungai jadi makanan buaya. Aku bagi peluang ini. Tapi dia kena tinggal. Baik. Tak apa. Tunggu sini. Aku cepat balik. Abang Zauran, aku percayakan kau. Aku bagi kau 10 minit. Kalau tak balik, nyawa korang berdua tak akan selamat. Jaga dia. Ya, hehehe. Mari sini. Xiao Tong, ikut dia. Kalau dia berani main tipu, bawa balik mayat dia. Ya. Kau ni, cuma ada 10 minit. Jangan main tipu. Kalau tak, aku bunuh kau. Semua palsu rupanya. Rupanya tembikar Rukiln, bahkan bernilai berjuta-juta ringgit. Ada Chop Fang Hua lagi. Tak boleh. Jangan sampai dia sedar. Bos, tempayan awak ni nampak macam lama. Dari zaman apa? RM300 jual tak? Nampaknya memang orang kampung. Tempayan ni, minggu lepas beli dari kilang kraftangan. Ikut timbang kilo. Kau sini nak cari gaduh ke? 300 tak jual. Kau ni, kau betul-betul tak reti nilai barang ke? Alamak, pembantu ni badan pun cantik macam ni. Terlalu ganggu tumpuan aku. Tak boleh kau yang buat. Hati-hati dengan buah dada kau. Kalau aku tercedera, tak dapat bawa balik barang elok, Cik Nadia lagi marah nanti. RM300, tak nak pun tak apa. Alamak, baiklah. RM300 ambillah. 2 pinggan ni, dengan paip tembakau ni, berapa? Saya nampak mangkuk awak makan tu cantik juga. RM500 sekali, okey? Budak ni, nak mati ke? Sebiji mangkuk buruk? Antik ke apa? Wey! Korang berdua, siapa nak beli? Tentulah saya. Kenapa? Tak nak jual? Pandai awak nampak, adik? Mangkuk ni, warisan nenek moyang saya. Betul nak beli? Semua barang ni, jumlah RM1,200. Ambil semua. Baik. Okey. Okey. Budak bodoh. Bodoh pun datang pasar gelap. Hahaha. Adik, nampaknya mata awak tajam. Mari sini tengok.
Semua barang tak berharga. Tunggu. Bos, saya tak ada banyak duit dah. Alamak, awak ni, lukisan ni berapa? Barang buruk ni dijual ikut kilo pun. Dia ingat harta pula. Memang bodoh. Pandai pilih. Lukisan lama ni, warisan keluarga saya. RM8,000. RM8,000? Mahal sangat. RM3,000 saja. Nak ambil, kalau tak, tak payah. Alah, tak payahlah. Adik. Baiklah, RM3,000 deal. Mari sini. Beli satu mangkuk buruk pun tak cukup. Nak beli lagi longgokan sampah? Jangan lupa, ada yang kau masih kami tahan. Ambil. Hari ni jumpa si bodoh ni. Memang rezeki. Tempayan tanah liat budaya Hongshan, harga pasaran tak ternilai. Zaman Neolitik, ini taraf khazanah negara. Jangan dilepaskan. Wei abang, yang ini tempayan lama boleh bagi saya? Saya nampak dulu. Saya guna jadi bekas kencing. Tak bagi sesiapa. Saya bayar 100, 200. Baru beli longgokan sampah. Sekarang pula, kutip dari longgokan sampah. Kau nak tipu kami ke? Saya tak nak. Tak nak. Orang guna jadi bekas kencing. Kau pula anggap harta? Percaya tak? Saya bunuh kau sekarang. Sampah atau harta, bukan kau yang tentukan. Kalau kau nak bunuh Cik Nadia Hamdan, bunuhlah saya. Nija kau? Masa dah nak habis. Kenapa belum balik lagi? Cik Nadia Hamdan, si pengawal keselamatan sial ni beli banyak sangat kat pasar gelap. Banyak harta. Kami balik sekarang. Budak ni nak bawa sampah sarap ni balik, betul? Kalau Cik Nadia Hamdan marah, kau dengan budak tu sama-sama mati. Cik Nadia Hamdan, ini dari beberapa pengumpul antik barang terbaik yang kami jumpa. Awak lihat, boleh guna barang-barang ini nak lawan keluarga Bakri? Kali ini, keluarga Bakri dah siap sedia. Apa yang dia bawa, mesti harta karun yang jarang ditemui. 3 barang ni, kalau dijumlahkan, nilai pasaran pun cuma sekitar RM5 juta. Tak ada keistimewaan langsung. Peluang menang sangat tipis. Macam mana ni? Tinggal 3 minit je lagi, keluarga Bakri boleh datang bila-bila masa. Farid sampai sekarang tak balik lagi. Mungkin tak boleh harap sangat. Pada aku, dia dah lari. Tinggalkan perempuan ni. Sini jadi kambing hitam. Tak. Abang Farid takkan tinggalkan aku dan lari. Dia kata akan balik, mesti dia akan balik. Diam. Tak sempat dah. Keluarga Bakri nak sampai? Cik Nadia, macam ni, kita jual perempuan ni ke kelab malam luar negara. Biar dia guna badan, bayar ganti rugi kumpulan kita. Budak perempuan sial. Hari ini aku nak ajar kau. Jadi perempuan betul-betul. Jangan sentuh dia. Jangan sentuh dia. Siapa cakap aku tak balik? Aina, Kan aku dah kata Abang Farid, mesti akan balik. Korang masih tak percaya. dorang ada bully kau tak? Farid, kau balik pun apa boleh buat? Baru 10 minit, kau betul boleh cari barang berharga ke? Kau ingat antik-antik ni? Macam batu tepi jalan? Suka hati je boleh kutip? Betul, Cik Nadia Hamdan. Aku ikut budak celaka ni sepanjang jalan. Barang-barang yang dibawa ni, pada aku memang tak guna. Farid Iskandar, kau tahu tak keadaan sekarang? Macam mana parahnya? Keluarga Bakri yang bawa tentu artifak agung. Aku dah gunakan semua kenalan dan sumber, tapi pun cuma dapat kumpul koleksi bernilai beberapa juta ringgit. Ya lo dije. Kau cuma seorang pengawal keselamatan, mana boleh jumpa barang untuk jual antik? Cik Nadia Hamdan, sekarang ni, saya nak campak 2 orang ni bagi makan buaya. Barang-barang yang aku bawa ni, tak payah cakap untuk majlis jual antik hari ni. Beli seluruh kawasan sempadan pun, lebih-lebih lagi.
Bila dah sampai masa ni, kau masih lagi nak cakap omong kosong tak tentu hala? Ini bukan main-main. Keluarga Bakri dah nak sampai. Apa sebenarnya yang kau bawa balik? Farid Iskandar, aku nak beri amaran. Kalau kau bawa balik, sampah tak guna, hutang lama baru kita sekali. Dengan kau. Aku buat kau tak senang duduk. Baik. Kalau begitu, sila Cik Nadia Hamdan. Perhati betul-betul. Farid Iskandar. Rupa-rupanya kau cuma bawa timbunan sampah balik. Abang Farid Iskandar, barang-barang ini betul ke semua ni antik? Antik apa? Barang-barang ini di kedai antik pun barang buruk yang orang tak nak. Barang buruk? Cik Nadia Hamdan, kau kan anak perempuan keluarga ternama. Dari kecil hidup dikelilingi antik, tapi sampai nilai barang-barang ini pun tak nampak. Farid, kau ingat keluarga Hamdan ni semua tak reti langsung, tak tahu apa-apa ke? Justru sebab saya besar dalam antik, saya lagi faham apa itu khazanah sebenar. Macam mana rupanya? Kalau betul bernilai, pasti tak nampak macam sampah. Farid, kau cuma pengawal keselamatan, berani pandang rendah. Pandangan Cik Nadia, berani sangat kau. Baiklah, tengok. Jom saya tengok apa harta kau ni. Paip tembakau buruk ni je. Di pasaran, barang tiruan moden paling mahal, tak sampai RM20 pun. Kau ni memang tak reti langsung. Danish cakap betul. Pinggan ni nampak macam dari pasar barangan murah, borong punya craft tangan murah, harga borong cuma beberapa ringgit. Kau berani nak guna barang ni untuk jual antik? Korang berdua memang tak ada mata langsung. Kau- Pergi ambil barang paling tak bernilai. Yang betul bernilai di sini ialah beberapa barang lain. Dah puas kau buat hal? Dua barang buruk ni cukup buktikan. Kau langsung tak reti pasal antik. Kau ni dalam dunia antik, orang yang mudah ditipu. Berani kau permainkan keluarga Hamdan? Permainkan aku? Nadia Hamdan? Nadia Hamdan, majlis duel antik hari ni, kau pasti kalah. Cik Nadia Hamdan, maksudnya keluarga Hamdan ni nak buka pusat kitar semula sampah ke? Bukannya kau ada kepala Buddha marmar putih dinasti Tang, bernilai 20 juta? Jangan-jangan kau nak guna khazanah langka ni untuk lawan keluarga Bakri? Simpanan keluarga Hamdan. Tak payah kau risau. Pasar gelap ni setiap hari ada banyak transaksi antik, palsu atau tulen. Kalau langsung tak ada kemahiran menilai, apa hak nak kawal pasar gelap sempadan ni? Duel penilaian antik hari ni, kalau aku menang, keluarga Hamdan serah hak kawalan pasar gelap sempadan. Untuk kau pula, kawin dengan aku. Nanti duduk rumah jaga anak. Cik Nadia Hamdan, nampaknya Tuan Muda Rizwan Bakri ni yakin akan menang. Barang yang dia bawa pasti hebat. Orang yang berdiri belakang dia tu, dia dari segitiga emas, mahaguru penilai utama, Tok Dahlan. Keadaan kita kali ni mungkin... Tapi Cik Nadia Hamdan, kalau betul jadi satu keluarga, sekurang-kurangnya separuh masih asas keluarga Hamdan. Jadi kenapa tak? Kau faham apa? Keluarga Bakri memang mengidam harta keluarga Hamdan. Bukan sehari dua. Bakri bukan nak kahwin campur, tapi nak telan habis. Hari ini biar kalah pun, aku tetap lawan dia sampai habis. Aku nak semua orang tahu, keluarga Hamdan belum tumbang lagi. Cik Nadia Hamdan, awak jangan risau. Dengan benda-benda yang aku bawa ni, dia takkan menang. Diam. Kau tak ada hak cakap sini. Kau, Rizwan Bakri, Majlis Duel Antik, mula sekarang. Ikut peraturan, satu orang satu khazanah. Nilai di tempat, tengok siapa lebih tinggi. Awak tetamu, silakan dulu. Baiklah. Cik Nadia Hamdan, silakan. Ada khazanah apa? Nak tunjuk kat aku? Bella Natasha.
Nilai pasaran Rp1.625.000. Ini dari Relau Rasmi Song Selatan. Kualiti glazur sederhana, ada kotoran di beberapa tempat. Anggaran nilai pasaran, Rp1.690.000. Yang keluarga Bakri Bawani, Fasukir tembus Family Rose Dinasti Tang. Glazurnya sangat bagus, hampir tiada cacat. Anggaran nilai pasaran, Rp5.200.000. Penilaian tepat. Pusingan pertama, keluarga Bakri menang. Cik Nadia Hamdan, ni mesti barang terbaik. Awak ada, kan? Nak sambung lagi ke? Awak kalah. Nadia Hamdan, kalah terimalah. Tanda tangan ni, kita jadi satu keluarga. Keluarga Hamdan, aku akan jaga baik-baik. Aku kalah. Terimalah. Tunggu sekejap. Farid Iskandar, gila ke kau? Kau tahu tak apa yang kau pecahkan tu? Barang antik bernilai lebih Rp1.300.000. Cik Nadia Hamdan, aku dah cakap dia ni pembawa malang. Hari ni, aku nak korek isi perut kau. Abang Farid Iskandar, kenapa awak buat macam ni? Aku sedang selamatkan dia. Selamatkan keluarga Hamdan. Bermakna kita juga selamatkan diri sendiri. Farid Iskandar, kau nak buat apa sebenarnya? Cik Nadia Hamdan, barangan tadi tu tak dikira. Yang ini, barulah barang pertama yang keluarga Hamdan nak guna untuk jual penilaian nanti. Nadia Hamdan, keluarga Hamdan, dah tak ada orang ke? Atau kau dah tak nak cuba langsung? Sampai cari pengawal keselamatan tak guna. Bawa satu mangkuk pengemis. Nak lawan aku? Ini penghinaan pada duel penilaian antik. Pada aku, duel ni tak payah diteruskan lagi. Saat kau buka mulut, nak ejek tu. Kau dah kalah, teruk-teruk dah. Mengarut. Kau orang Myanmar, rasanya langsung tak pernah dengar tentang keindahan biru langit selepas hujan menembus awan dari Tembikar-Ru, kan? Khazanah Nusantara beribu-ribu tahun, kau anggap sampah, berani lagi nak komen benda antik. Macam kau ni, punca budaya sendiri pun tak kenal, tak lebih daripada sampah. Berani nak sebut duel penilaian antik? Apa kau merepek? Kau ni apa sangat? Berlagak nak nilai kebolehan saya? Nadia Hamdan. Dia boleh wakili keluarga Hamdan ke? Tak boleh. Dia tak boleh. Saya sanggup jamin dengan nyawa saya. Cik Nadia Hamdan, kau takkan nak akur kalah macam ni je kan? Nak serahkan diri dengan keluarga Hamdan kat si budak boros ni? Dia boleh wakili keluarga Hamdan. Sambung duel. Boleh wakili keluarga Hamdan. Sambung duel. Baik. Cik Nadia Hamdan, suruh seorang pengawal keselamatan hina. Tunjuk perasaan untuk kau. Saya Rizwan Bakri. Hari ini nak tengok wayang gratis. Saya dah nampak. Ini cuma buatan moden yang kasar. Ada bintik kasar lagi dalam ni. Kau bawa sampah macam ni, nak duel dengan saya? Memang jadi bahan ketawa dunia antik? Kebolehan menilai kau. Memang macam kata kau, tak bernilai langsung. Cakap kosong semua orang pandai. Penilaian antik perlukan bukti. Bukti saintifik. Tok Dahlan.
Ini. Ambil spektrometer. Sebiji mangkuk buruk pun nak sampai begitu? Komposisi glasir mangkuk ini sangat serasi dengan tembikar Ru dinasti Song. Sangat serasi. Tambahan pula, ia bukan dari relau rakyat biasa. Iya. Nampak ada cap Feng Hua. Ini pasti barang tulen. Harga pasaran. Sekurang-kurangnya jutaan ringgit. Apa kau cakap? Mangkuk buruk macam ni, mana mungkin tembikar Ru? Alat kau ni rosak ke? Data alat, takkan salah. Hampir 40 tahun aku menilai. Mangkuk ini pasti asli. Wahai muda, pandai betul mata kau. Harta berjuta pun tak setanding serpihan tembikar Ru. Ini pertama kali aku jumpa tembikar Ru cap Feng Hua. Jangan teruja sangat. Tembikar Ru ni cuma yang paling murah antara koleksi aku. Paling murah. Aku tak percaya. Jual diteruskan. Aku nak tengok apa lagi barang baik. Kau ada? Cik Nadia Hamdan, kalau Farid Iskandar tadi cuma nasib baik saja. Kalau nanti barang-barang dia tu memang sampah, kita jadi terdesak nanti. Betul. Jangan teruskan lagi. Demis. Menunjuk-nunjuk saja? Cik Nadia Hamdan, takkan kau tak nak lihat sendiri apa itu barang bernilai sebenar? Baik. Teruskan duel. Baik. Teruskan duel. Apapun yang kamu keluarkan, keluarga Bakri pasti terima. Barang kedua, Adrian Rahman dari dinasti Ming, lukisan anggur dakwat. Adrian Rahman ialah pelopor agung. Lukisan bunga dan burung gaya ekspresif besar. Karya aslinya sangat jarang. Lukisan buruk macam ni? Gurau apa? Dakwatnya kasar, garisannya hambar. Capnya pun kabur. Nilai? Ini jelas, tiruan era Republik awal. Cuma bernilai puluhan ribu ringgit. Tak mungkin. Farid. Kemampuan dia cuma setakat ini. Gaya ekspresif besar Adrian Rahman, menyimpan keangkuhan dan jiwa sarjana Nusara. Kau orang Lazu, cuma tahu nilai dari ketebalan dakwat. Kau faham ke makna kaedah tanpa kaedah? Macam badut saja. Barang koleksi kau, cepat keluarkan. Jangan buang masa orang. Baik. Saya tunjukkan apa itu, karya dakwat asli. Hafiz Zulkifli dari dinasti Tang, Prakata dan kolofon Xiaojing dalam tulisan kursif. Lihat baik-baik. Karya agung ini, keluarga Bakri dapat dalam majlis lelongan. Saya sendiri nampak. Memang khazanah bernilai jutaan ringgit. Kertas, kaligrafi, dan usia pembingkaiannya semua tepat. Memang antik dinasti Tang. Nampaknya kau ada mata tajam juga. Cepat ambil, lukisan kau tu, buang saja. Pusingan ini, aku menang. Malangnya, lukisan ini cuma karya tiruan buatan tukang zaman Tang. Bukan karya asli Hafiz Zulkifli. Apa? Lukisan ini adalah tiruan halus dari akhir dinasti Tang. Ia suka tipu. Kebanyakan pengumpul seni, orang tak guna macam kau. Memang takkan nampak. Cakap ikut sedap mulut, kau cuma pengawal keselamatan. Apa kau tahu pasal kaligrafi? Tok Dahlan, cakap, dia ni merepek, kan? Dia memang merepeh. Tulisan ini saya dah nilai banyak kali. Sudah tentu ia asli. Baik. Kalau begitu, biar saya tunjukkan
tulisan ini tulen atau tidak. Nampak? Inilah tanda tersembunyi yang ditinggalkan peniru zaman kuno. Betul tak, Tok Dahlan? Tok Dahlan? Ini kau betul. Ini memang karya salinan tangan. Nilai tertinggi. Cuma Rp390.000. Saya buta sungguh. Saya buta sungguh. Teknik sembur dakwat ekspresif besar ini, tahap kaedah tanpa kaedah ini. Dan cap mohornya, ini memang karya asli Adrian Rahman. Iya. Nilai pasaran Rp22.750.000. Anak muda, mata kau jauh lebih tajam dari saya. Saya tak layak lagi buat penilaian apa-apa. Menang. Pusingan kedua pun menang? Hebatnya, dia cuma pengawal keselamatan, tapi kemampuan dia luar biasa. Kemampuannya menilai antik nih, macam ada mata langit. Abang Farid Iskandar, kau memang hebat. Macam mana kau buat? Mungkin bakat semula jadi. Itu. Tiba-tiba terasa macam terbuka fikiran. Bila tengok semua barang ni, terasa sangat sensitif. Pakcik tak guna. Buat aku malu teruk depan ramai orang. Jemput. Bawa si Tuara Bun ni keluarkan dari sini. Suruh dia guling-guling keluar. Rizwan Bakri, keputusan dah jelas. Tak payah nak lepas geram pada penilai. Duel antik ni, nak sambung lagi? Mestilah nak sambung. Jangan ingat, aku dah tak ada penilai lain. Jujur aku cakap, aku dah jemput Mahaguru Antik bertaraf Khazanah Negara. Aku minta dia turun padang. Nampaknya sekarang ni, terpaksa panggil dia awal sikit. Pergi, panggil Mahaguru Firdaus Johan. Naik atas sekarang? Ya! Firdaus Johan? Kau boleh sampai jemput Mahaguru Firdaus Johan? Dia tu orang yang berada di puncak piramid dunia apresiasi antik. Pakar penilaian antik bertaraf negara. Kesimpulan penilaian dia dalam industri ni, kata putus muktamad. Takut dah kan? Dalam pandangan Tok Firdaus, barang-barang buruk korang ni mesti akan nampak asal-usul sebenar. Firdaus Johan ya. Saya pun nak tengok mata siapa lagi tajam. Atau mata saya lagi tajam? Mata siapa lagi tajam? Atau mata saya lagi tajam? Farid Iskandar, kau cakap apa? Lancang! Kau apa hak nak bandingkan diri dengan Mahaguru Firdaus Johan? Jangan cuba nak tunjuk hebat. Duel antik tinggal pusingan terakhir. Kita tentukan sekaligus. Saya ada khazanah penutup gelanggang. Satu lagi. Tengok baik-baik. Ini dinggangsa akhir dinasti Shang, berinskripsi Zilong. Anggaran harga pasaran, Rp195 juta. Ding Zilong! Saya cuma pernah nampak gambarnya dalam arsip Khazanah Negara. Tak sangka, selepas hilang sekian lama, ia rupanya ada dengan keluarga Bakri. Habislah, tahap artifak macam ni, kita nak lawan dengan apa? Saya pun tak sangka, semasa berlawan dengan keluarga Hamdan, benda pusaka keluarga Bakri ini terpaksa dikeluarkan. Harta warisan agung kami. Barang buruk korang tu, mana boleh menang?
Memang betul, artifak tahap paling tinggi. Kalau macam tu, saya terpaksa keluarkan yang ni. Dingkau bagus manapun, masih ada nilainya. Tapi benda saya ni, benar-benar tiada nilai. Tiada nilai? Tiada nilai? Saya pun nak tengok ni. Tok Firdaus Johan. Keadaan hari ini, cuma Tok Firdaus Johan, tokoh agung utama yang boleh uruskan. Biar badut murahan. Dedah diri sebenar. Mahaguru Firdaus Johan. Lama dengar nama Tuan? Bertemu Tuan hari ini, suatu penghormatan bagi saya. Sepanjang hidup saya, segala tempayan dan fas, masjid kaligrafi dan lukisan, semua dah saya lihat. Pada usia saya ni, barang yang buat saya terpegun, hampir tiada. Dinggang saya ini memang barang bagus. Tapi, apa yang dikatakan pemuda tadi, barang tak ternilai, di mana? Jangan marah, Tok Firdaus Johan. Dia orang saya, mulut celupar. Harap Tuan maafkan. Ini, Cik Nadia Hamdan, kenapa tokoh agung utama baru sampai? Dah nak mengaku kalah? Itu, tentu saya tak akan. Tapi di depan Mahaguru Firdaus Johan, jangan cakap sembarangan. Saya cuma tahu, ampu bodek dalam penilaian antik langsung tak berguna. Kalau nak cakap, cakap yang benar. Tok Firdaus Johan. Betul tak? Nadia Hamdan. Hari ini dengan Tok Firdaus Johan sebagai saksi, pusingan terakhir duel penilaian antik, kalau saya kalah, semua antik saya bawa, jadi milik kamu. Kalau kamu kalah, bukan setakat kawin dengan saya, tapi semua aset keluarga Hamdan pun jadi milik saya. Dan lagi, saya nak cabut mata budak ni dengan tangan sendiri. Tak, ini tak boleh. Abang Farid Iskandar, kita jangan bertarung. Jangan sesekali terima. Taruhan ni. Saya wakili Cik Nadia Hamdan setuju. Farid Iskandar. Setakat ini pun, kau masih tak percaya saya? Baiklah. Saya percaya. saya menilai barang antik, cuma sekali pandang. Hari ini, saya beri kamu 2 kali peluang. Dinggang Salewat Syang. Inskripsi di badan ding ini, catat upacara korban dan anugerah. Sungguh sukar ditemui. Artefak agung era Shangzhou, walaupun nilai semasa cuma 195 juta ringgit. Tapi masa depan, nilainya boleh naik banyak lagi. Memang agak bagus. Kata putus Mahaguru Firdaus Johan, janganlah bawa tempayan kencing kamu, nak kotori mata beliau. Cari malu sendiri. Saya dah pandang sekali tadi. Tempayan tanah liat buruk kamu ni. Tak ada nilai. Segala harta keluarga Hamdan ni. Tak standing dinggang saya ini. Apa khazanah tak ternilai? Mahaguru Firdaus Johan, jemput. Mahaguru Firdaus Johan, jangan tergesa-gesa pergi. Ada benda. Seumur hidup cuma boleh jumpa sekali. Kau ni siapa? Berani cakap macam tu dengan Mahaguru? Tempayan kencing kau tu. Ada apa nak tengok? Jangan salahkan saya tak bagi peluang. Buka mata luas-luas. Tengok jelas. Ini sebenarnya apa? Baik. Saya akan pandang kali kedua untuk kamu. Ini memang khazanah tak ternilai. Ini memang khazanah tak ternilai. Ini tempayan tanah liat dari zaman budaya Hongshan. Bentuknya masih lengkap sempurna. Nilai sejarahnya, nilai arkeologi dan budaya. Bolehkah nak diukur dengan duit? Ia mengisi kekosongan arkeologi di rantau ini. Benar-benar tak ternilai harganya. Memang benar. Permata negara. Ini cuman tempayan buruk dan usang. Mana mungkin barang budaya Hongshan? Mahaguru Firdaus, tuan tak silap. Silap ke? Celaka. Kau siapa berani persoalkan saya?
Kalau ini palsu, saya Firdaus Johan akan undur dari dunia antik. Izinkan saya tanya, encik muda, harta karun sebegini, dari mana dapat? Mahaguru Firdaus, saya lebih suka sikap angkuh tuan tadi. Oh tak. Saya dah tua nyanyuk. Tuan muda yang hebat. Kota Naga tak sangka ada orang luar biasa macam awak. Bolehkah tuan ajar saya? Kalau saya kata saya jumpa ini di tepi longgokan sampah, guna beberapa botol kosong. Tukar dengan ia, Percaya tak? Apa? longgokan sampah, saya rasa kalau ada mata tajam, dalam sampah pun boleh jumpa ke sana. Kalau tak ada, walaupun kumpul seumur hidup, cuma longgokan barang buruk saja. Ah, betul. Adik, kata-kata awak ini memang nasihat bernilai. Tapi, artifak agung negara begini bukan lagi milik persendirian. Boleh simpan atau jual sesuka hati. Mesti cari cara untuk lindungi dengan selamat dan kaji dengan betul. Betul kata awak. Barang ini, kalau dalam tangan persendirian, sia-siakan anugerah, mudah juga bawa bala. Cik Nadia Hamdan, awak rasa macam mana? Kalau begitu, dengan saksi Mahaguru Firdaus Johan, kita derma kepada negara secara percuma. Wah! Sungguh berprinsip dan bertanggung jawab. Jangan risau, saya pasti cari tempat terbaik untuknya. Rizwan Bakri. Nak pergi mana? Rizwan Bakri. Nak pergi mana? Berhenti. Majlis duel antik ini belum tamat lagi. Betul. Ikut peraturan awak sendiri, satu pusingan tentukan kalah menang. Awak kalah. Semua antik ini kini milik keluarga Hamdan. Hutang judi mesti bayar. Terima sajalah kekalahan. Pembantu Liu, Mai avasya. hadiah sagu hati daripada Rizwan Bakri. Simpan elok-elok. Hati-hati. Jangan sampai pecah. Semua dah milik keluarga Hamdan. Kamu semua rancang perangkap ini untuk tipu keluarga Bakri. Perkara ini, saya tak akan lupakan ini. Tak akan. Mari kita pergi. Bolehkah khazanah negara ini disimpan di bawah jagaan saya? Alamah, entahlah, adakah kamu percayakan saya? Tentu sekali percaya. Wah, ini Bella Natasha. Kita dah lepas satu malapetaka. Tak sangka Farid Iskandar ada kebolehan luar biasa macam ni. Hahaha. Awal-awal lagi saya dah nampak. Dia bukan orang biasa, haha. Oh ya ke? Saya pun dah lama nampak. Kau pun bukan orang biasa. Hahaha. Berapa banyak perkara yang kau buat khianati Cik Nadia Hamdan? Kau sendiri pun tahu. Pengawal keselamatan sial, kau nak fitnah saya? Perkara ni boleh jadi besar atau kecil. Jangan sembarangan cakap. Kau ada bukti apa? Mesej telefon kau, budak jet dah pecah, untuk siapa dihantar? Selepas Rizwan Bakri sampai, kau asyik suruh Cik Nadia akur kalah. Macam mana nak terangkan? Saya cuma risaukan Cik Nadia saja. Kalau begitu, berani tak? Keluarkan benda dalam poket kau. Tunjuk pada semua orang. Cik Nadia Hamdan, Danish Razak. Kau masih ada apa nak cakap? Cik Nadia Hamdan, saya bukan rela. Saya dipaksa. Keluarga Bakri kata, kalau saya tak patuh, bunuh seluruh keluarga saya. Saya pun tak ada pilihan lain. Berapa lama awak dah ikut saya? 8 tahun. Cik Nadia, 8 tahun. Saya rasa tak pernah layan awak teruk. Inikah balasan awak? si Cik Nadia. Maafkan saya sekali ini, sekali saja. Saya tak berani lagi. Saya salah, Cik Nadia. Memandangkan awak dah ikut saya selama 8 tahun. Tak ada jasa pun ada jasanya. Saya tak bunuh awak. Terima kasih, Cik Nadia. Tapi peraturan keluarga Hamdan tak boleh diabaikan. Jemput orang. Pukul sampai dia faham. Pukul sampai dia faham. Apa itu peraturan?
hilang. Saya tak nak nampak awak lagi. Jangan takut. Tak apa. Farid, awak tolong keluarga Hamdan selamatkan krisis ini. Nak apa? Cakap. Saya cuma nak bawa Aina Sofia balik, hidup macam biasa. Nak balik? Boleh. Tapi dia kena tinggal. Kenapa? Awak dah ganti kepala Buddha tu. Boleh dikira tebus diri awak. Tapi dia masih ahli kumpulan. Mohon Cik Nadia terangkan. Dengan kata lain, saya perlukan orang macam awak. Keluarga Hamdan pun perlukan orang macam awak. Ini perintah atau jemputan? Awak boleh fikir. Tapi sebelum itu, awak dan adik awak dilarang pergi. Cik Nadia Hamdan, tadi garang sangat, tapi sekarang cara dia pandang kau macam dah lain. Abang Farid Iskandar, dia ni ada niat lain ke? Aina Sofia, jangan cakap sembarangan. Abang Farid Iskandar, kau takkan suka kat dia kan? Through this crisis. Korang ni adik-beradik macam mana? Kami membesar bersama di rumah anak yatim. Dia macam adik kandung aku sendiri. Betul, kami berdua kawan sejak kecil. Maksudnya, kau pada abang kau ni ada perasaan sikit? Cik Nadia Hamdan, tolong jangan cakap sembarangan. Sebenarnya apa yang kau nak aku buat? Esok kau teman aku ke majlis hari jadi ayah aku. Ayah aku pakar dalam barang antik. Kau tolong aku pilih sebuah barang yang sangat bernilai. Asalkan dia mengakuinya, barulah aku boleh ambil alih kawalan keluarga Hamdan semula. Bagi kau pula, aku pasti balas budi kau. Abang Farid Iskandar, jangan pergi. Orang keluarga Hamdan, semua tak senang nak diusik. Kalau ada bahaya macam mana? Tak apa. Jangan risau. Rumah anak yatim masih ada. Banyak hutang. Hidup susah kita, patut dah sampai ke penghujungnya. Risiko ini berbaloi untuk diambil. Kita dah pergi belasan kedai, kau cuma pilih bas Yuhuchun biru putih ini. Macam mana kalau kau pilih 2-3 lagi? Tengok lagi barang lain? Tak payah dah. Vas Yuhuchun biru putih ini ialah yang terbaik di seluruh pusat antik. Tembikar Dinasti Song, bekas cuci berus bersepu biru langit bermulut kelopak. Harga pasaran rujukan antara 19.500.000 hingga 22.750.000 ringgit. Tahniah, tahniah. Tahniah juga. Ayah, selamat hari jadi. Vas ini mesti Nadia Hamdan nak beri pada ayah sebagai hadiah tahniah kan? Nak buat ayah nilai bersama Buddha Jet Zamrud hadiah aku. Suka hati ayah. Hubungi Tuan Muda Rizwan Bakri, suruh dia datang, beritahu aku boleh tolong dia kahwin dengan Nadia Hamdan. Hari ini aku nak buat kau di majlis hari jadi ayah malu teruk. Hak kawalan sempadan akan aku rampas balik. Nurin masih tunggu apa? Cepat hantar Buddha Jet Zamrud ini pada ayah. Barang buatan modern. Buddha Jet Zamrud kelas tertinggi, Rp26.000. Ayah, Buddha Jet Zamrud ini aku beli dari pengumpul seni terkenal dalam negara. Cantik sungguh Buddha Jet ini. Nilai sampai 65 juta ringgit kan? Kak Nadia Hamdan, ayah selalu sayang sangat pada kau. Kau takkan siap langsung tak ada kan? Farid Iskandar, janganlah buat aku malu. Nadia, hari ini hari jadi ayah. Jangan malu-malukan keluarga Hamdan depan orang lain. Ini hadiah Nurin, Buddha Jet Dinasti Tang. Bernilai puluhan juta ringgit. Ayah, saya tahu ayah suka antik, jadi saya pilih vas ini khas untuk ayah. Vas Yuhuchun biru putih. Memang sama macam mak kau yang dah mati itu. Pandai sangat ampu bodek. Kau perempuan pun berani cakap pasal mak aku? Kau! Cukup, jangan gaduh. Depan ramai orang ni, jangan buat malu. Niat baik Nurin, ayah terima. Sekarang, mari kita tengok
Vas hadiah anak kesayangan ayah. Vas biru putih ni. Nampaknya buatan era Republik. Tiruan pertengahan Qing. Hahaha. Nadia, kamu dan lelaki ini, pandangan pun tak bagus. Kalau tak mampu jaga keluarga Hamdan, lebih baik kamu nikah saja dengan aku. Hanya aku yang boleh bantu keluarga kamu maju. Hari ini hari jadi ayah aku. Ikatan pertunangan kita sudah terbatal. Apa tujuan kamu datang? Tuan Muda Rizwan Bakri aku jemput untuk sambut hari jadi ayah. Kamu nak sabotage aku? Memang anak yang tak ada mak. Kak Nadia Hamdan, ayah sayangkan kamu sangat, tapi kamu nak tipu ayah dengan fas Yuhucun tiruan? Pengawal keselamatan celaka. Tempoh hari, kamu cuma bernasib baik menang. Kali ini, kita tengok macam mana. Cik Nadia Hamdan, jangan risau. Serahkan pada aku. Mister. Sayang, aset keluarga Hamdan. Lebih baik beri pada Nurin. Kalau biar Nadia Hamdan terus duduk di posisi ini, keluarga Hamdan akan runtuh. Sudah, Nadia pun nak tunjuk hormat. Hadiah hari jadi sekadar tanda hati. Tapi Nadia, dari segi kemampuan, kamu kena tingkatkan diri. Saya paham, ayah. Tunggu. Pak Cik, vas ini walaupun luaran, tiruan, tapi sebenarnya, Pengawal celaka, berani kamu pertikai Pak Cik Hamdan? Awak ni, apa hak panggil Pak Cik? alamak, terlepas cakap. Tuan Muda Rizwan Bakri, kalau keluarga Bakri tak cepat tukar awak, nanti mesti bangkrut. Pengawal keselamatan hina, kau kata vas ini palsu? Berani tak kita bertaruh lagi? Kalau kau kalah, keluar serta-merta dari keluarga Hamdan. Jauhkan diri dari Nadia Hamdan. Kalau ia tulen, Kalau ia tulen, saya setuju. Nadia batalkan pertunangan. baik. Saya terima. Percayalah. Nak tengok-tengoklah. Nak sentuh-sentuhlah. Pusing-pusing apa ni? Tuan Hamdan, Cik Nadia Hamdan, vas ini memang palsu. Farid Iskandar. Berani kau tipu saya? Walaupun luaran palsu, tapi di dalamnya ia tulen. Oh? Anak muda maksud awak? Di dalam... Wah kata ada benda dalam ni. Dah banyak sangat tengok drama pendek ke? Tuan Muda Rizwan Bakri, alangkah bodohnya. Tolong ambilkan lampu suluh kuat dengan stetoskop. Siapa ada? Lihat, dinding vas ini tebal, sekali ganda lebih tebal dari bahagian atas bawah. Ini porselin dalam porselin. Ini porselin dalam porselin. Porselin dalam porselin ini, saya cuma pernah baca dalam naskah kuno. Pada era Republik, ada tukang semasa huru-hara perang untuk lindungi artifak agung, membuat tiruan luaran. Dan simpan barang tulen di dalam. Anak muda, awak pasti dalam ni. Saya pasti. Tapi, perlu buka vas untuk verifikasi. Melalui yang samar-samar kelihatan, warna glazur dan bentuknya boleh disimpulkan ini tembikar Ru dinasti Song. Saya tak percaya. Mana boleh jadi? Kau kata ada tembikar Ru dalam ini? Kalau tak ada, keluar dari sini. Tuan Muda Rizwan Bakri nak sangat keluar ke? Baiklah, saya penuhi permintaan awak. Tembikar Ru. Tembikar Ru yang kurang dari 100 keping di dunia. Macam mana nak buka? Macam mana nak buka supaya tak rosakkan khazanah di dalam? Lapisan luar ini tiruan era Republik. Teksturnya longgar. Perlu guna pemotong getaran frekuensi tinggi. Potong dari bahagian badan vas yang paling dalam. Kawal kekuatan, belah kulit luarnya. Cepat panggil orang.
Tuan Hamdan, tangan saya lebih stabil, biar saya buat. Aduh! Ini biru langit, glazur biru langit. Ini memang tembikaru. Alamah. Tembikaru dinasti Song, bekas cuci berus bermulut kelopak. Ini istana lama ada satu, yang sama persis. Artifak grade 1 kelas pertama. Aduh! Keadaan ini, kesempurnaannya, awak. Macam mana awak boleh tahu dengan sekali pandang? Warna biru di lapisan luar kelihatan terapung. Kilauan pada glazurnya masih baru, belum pudar. Ini adalah ciri-ciri tipikal barang tiruan dari era Republik Cina. Tetapi pusat graviti vas ini telah beralih. Bunyi ketukannya di bahagian perut vas berbeza. Ditambah pula dengan kontur yang kelihatan samar-samar di bawah cahaya kuat. Boleh disimpulkan... Alamah! Wahai anak muda, tak sangka awak tahu banyak sangat. Dengan awak di sisi Nadia, saya rasa tenang. Tuan Muda Rizwan Bakri, saya menang. Bukankah sudah tiba masanya untuk kamu tunaikan janji? Rizwan Bakri, nak keluar sendiri sekarang? Atau nak saya suruh orang halau kamu keluar? Macam ini, Tuan Muda Rizwan Bakri. Asalkan kamu setuju untuk batalkan pertunangan dengan Nadia Hamdan, saya boleh lepaskan kamu buat kali ini. Jika tidak, Iwak sebagai Tuan Muda keluarga Bakri, kalau dihalau keluar dari sini, rasanya pada masa depan, awak tak akan boleh angkat muka lagi. Fikir baik-baik sendiri. Baiklah. Jangan sesekali muncul di depan saya lagi. Kalau tidak, setiap kali jumpa, saya akan mainkan kamu. Tunggu saja. Saya pasti akan kembali. Tuan Hamdan, ada satu perkara, tak tahu patut ke tak disebut. Kalau ada, silakan berterus terang. Jangan segan. Cik Nurin Hamdan, sebagai anak Tuan Hamdan juga, tapi hantar replika antik sebagai hadiah hari jadi, rasanya tak sesuai. Budak kau merepek apa? Mana mungkin anak aku hantar barang palsu untuk hadiah hari jadi? Nadia Hamdan, aku tahu kau tak suka aku. Tapi tak payahlah ajak orang luar. Fitnah aku macam ni. Diam. Anak muda, macam mana kau nampak Buddha Jet ini? Palsu? Takkanlah aku nak dedah, ada mata tembus kan? Nilai antik ni macam nilai orang. Aku nampak moral mereka tak elok, antik pun mesti tak elok. Antik tulan, ada semacam aura. Cuma susah nak terangkan. Kau mengarut. Kalau tak percaya, bawa saja pergi mana-mana institusi pengujian. Kalau aku salahkan Cik Nurin, aku Farid Iskandar sanggup tanggung semua akibat. Buddha Jet ni, kalau tak perhati betul-betul, memang susah nak nampak. Tapi dari luaran, kurang kelembutan dan keanggunan. Jelas sekali, buatan moden, ukiran alat keras. Tuan Hamdan, saya tak rasa bila pegang, ia agak berat, warnanya pun pelik sikit. Saya pun tak tahu apa yang saya merepek ni. Orang hebat memang hebat. Tak sangka kebolehan kamu menilai barang antik sudah mencapai tahap membaca orang dan tenaganya. Kagum, sungguh kagum. Cik Nurin Hamdan, kamu yang tipu dulu, bawa hadiah hari jadi palsu, nak tipu Tuan Hamdan. Lagipun, berganding dengan orang luar keluarga Bakri, datang ke majlis hari jadi Tuan Hamdan. Nak buat kacau, kamu yang rosakkan majlis. Lagi pula persoalkan, hadiah Cik Nadia Hamdan buat dia malu depan orang. Semua salah laku ini, apa hukuman yang patut kau terima? Nurin Hamdan, hari-hari kau selalu gunakan status anak kedua keluarga Hamdan untuk pandang rendah orang lain. Hari ini kau tak sangka akan jatuh ke tangan seorang pengawal keselamatan yang kau pandang rendah. Pada saya, kepintaran dan helah Cik Nurin Hamdan cuma digunakan terhadap ahli keluarganya sendiri. Nasib baik ada Cik Nadia Hamdan, baru nampak wajah sebenar setengah orang. Saya rasa kebolehan dan pengetahuan Cik Nadia Hamdan memang layak terus uruskan keluarga Hamdan. Nadia, budak ni, semakin lama saya lihat, semakin selesa hati. 100 kali lebih baik daripada Rizwan Bakri tu. Kau ambil peluang ni. Ayah cakap apa ni? Budak, pada pendapat kamu, perkara ni macam mana nak selesaikan? Ini ujian untuk saya. Tuan Hamdan, saya rasa teguh dengan ganjaran dan hukuman.
baru boleh bertahan. Cik Nadia Hamdan berjasa. Semestinya diberi ganjaran. Cik Nurin Hamdan, bagaimanapun dia keluarga kita. Bagaimana kalau suruh dia melutut dan minta maaf kepada Tuan Hamdan dan Cik Nadia Hamdan? Lepas itu selesai. Maaf ayah. Maaf kakak. Saya salah. Kalau ada kali lain, Saya takkan berlembut lagi. Nadia, awak ada orang sehebat ini di bawah. Pertimbangan awak pun begitu teguh. Serahkan keluarga Hamdan kepada awak. saya tenang hati. Terima kasih, Ayah. Farid Iskandar. Saya makin berminat. Dengan kamu. Cik, memandangkan tujuan kamu sudah tercapai. Tugas saya pun selesai. Boleh saya pergi? Macam mana pendapat kamu? Saya bagi kamu 2 pilihan. Pertama, saya bukakan kedai antik untuk kamu, cari sikit duit. Kedua, Saya hantar kamu ke kolam buaya. Nanti saya beritahu lepas fikir. Cik Nadia Hamdan, saya dah pilih untuk awak. Di belakang awak, itu premis yang saya cadangkan. Saya akan lakukan apa saja untuk tahan awak di sisi saya. Turun dengan saya. Perlahankan. Perlahankan lagi. Fokus pada matanya. Ayah, tidak ada masalah. Mana mungkin seseorang tengok sekali je. Tahu zaman tampalan? Sentuh ya. Berhenti. Tambah kecerahan. Tambah kontras. Ini bukan pantulan biasa. Matanya mesti ada masalah. Memang ada yang pelik. Apa banyak baca, banyak belajar. Semua mengarut. Sama ada dia pakai kantal lekap berteknologi tinggi, ataupun dia ada kuasa luar biasa. Aduh, bertenang. Kita perlukan bukti. Perlukan logik. Saya siasat latar belakang Farid Iskandar. Ibu bapa dah lama meninggal. Hidup susah dengan adiknya. 3 bulan lepas, cuma pengawal keselamatan keluarga Hamdan. Tiba-tiba pandai menilai antik. Ini tak masuk akal. Dalam dunia penilaian antik, semua bergantung pada pengalaman berpuluh tahun, pengetahuan, dan naluri. Dia seorang budak berusia 24 tahun. Kenapa boleh? Jadi, dia semestinya ada masalah. Kalau kita boleh kaji rahasia matanya, keluarga Bakri kita. Alamak. Bukan setakat rahasia. Beberapa tahun ni, dia rosakkan banyak rancangan kita. Lelongan keluarga Hamdan tempoh hari. Kalau bukan dia, keluarga Hamdan dah lama. Kita ambil alih majlis duel antik, hadiah 2 juta. Patutnya milik kita. Dia buka galeri Mata Iskandar pula. Jarak dari galeri Bakri kita kurang 500 meter. Ini cabaran langsung. Celaka ni, nak potong sumber rezeki keluarga Bakri. Jadi, rahasia mata Farid Iskandar mesti kita dapatkan. Galeri Mata Iskandar pun mesti ditutup. Tapi macam mana nak buat dia cakap, dia ada Firdaus Johan, si tua itu yang jadi sokongan. Ada juga Nadia Hamdan, perempuan itu yang melindungi dia. Hahaha. Setiap orang ada kelemahan. Kelemahan Farid Iskandar adalah adiknya itu. Ayah. Maksud ayah, Selasa petang depan, di lorong belakang kafe, sudut buta kamera. Selesaikan dengan bersih. Jangan tinggalkan sebarang kesan. tapi Farid Iskandar nanti, Bila orang dah dalam genggaman, Farid Iskandar pasti datang sendiri. Bila sampai masa itu, dia terpaksa cakap yang benar. baik, Pergilah. Farid Iskandar, salahkan diri sendiri terlalu menonjol.
halang jalan orang lain. Rahasia mata ajaib ini, biar keluarga Bakri yang ambil alih. Hahaha. Sasaran dah muncul. Sah. Tuan Muda Rizwan Bakri, orang dah dapat. Bawa ke gudang nomor 3. Jaga baik-baik. Jangan cedera. Dia masih berguna. Ya. Bos Farid Iskandar, semua dah siap. Buka esok, pasti terus terkenal. Saya dah kira, kedai kita ada 15 porselin, 8 barangan jet, 6 kaligrafi dan lukisan, 5 pelbagai antik, nilai lebih RM19.500.000. Korang berdua penat lah. Balik awal rehat lah. Datang awal esok. Okey, Bos Farid Iskandar, awak pun rehat awal. Jumpa lagi, bos. Dari pengawal keselamatan ke pemilik Galeri Mata Iskandar, perjalanan ini macam mimpi. Nasib baik ada kuasa mata tembus ini. Pelik. Dah lewat nih. Kenapa Aina Sofia belum balik lagi? Telefon dia dah mati. Apa dah jadi? Benda-benda ni, kenapa jadi perlahan sangat? Dan aku rasa diri aku macam penuh dengan tenaga. Ini, apa dah jadi? Mata tembus aku dah naik taraf. Boleh nampak nilai. Boleh perlahan penglihatan. Boleh tambah kekuatan juga. Hai, Aina, kau. Abang Farid Iskandar, tolong aku. Ada orang, aduh. Aina. Siapa kamu? Farid Iskandar, betul? Aku Haris Bakri, ayah Rizwan Bakri. Mana Aina Sofia? Wahai anak muda, jangan gelabah. Dia selamat buat masa ni. Dengan syarat kau berkelakuan baik. Apa sebenarnya yang kau nak? Senang saja. Pertama, Galeri Mata Iskandar, esok tak boleh buka. Kau keluar dari dunia antik. Jangan sentuh barangan purba buat selama-lamanya. Kedua, kau tinggalkan Nadia Hamdan. Ketiga, pasangan mata ajaib kau tu, bagaimana ia berfungsi? Beritahu dengan jujur. Kalau aku kata tak? Kalau macam tu, dia mungkin takkan nampak matahari esok. Kilang besi lama, gudang nombor 3. Kau ada sejam untuk fikir. Hai Nadia. Aina Sofia dikulik. Keluarga Bakri yang buat. Di kilang besi lama. Gudang nombor 3. Tolong saya siasat. Lokasi tepat dan keadaan dalam. Apa? Farid Iskandar, jangan terburu-buru. Saya aturkan orang sekarang. Tolong siasat. Saya ada cara sendiri. Lepas mata tembus saya naik taraf. Bukan setakat tambah kekuatan. Boleh juga perlahan gerakan. Nak hadapi orang Bakri. Cukup mudah. Haris Bakri. Kau yang paksa saya. Lokasi disahkan. Dalam luar gudang ada, sekurang-kurangnya 15 penjaga. 10 orang dah ditempatkan. Berdekatan siap sedia. Boleh bantu bila-bila?
Tak payah. Suruh anak buah awak tunggu di luar. Jangan biar sesiapa lari. Saya masuk sendiri. Bahaya sangat, Farid. Percayalah saya. Esok buka seperti biasa. Dah sejam ni. Kau rasa dia dah datang ke? Tak datang lagi bagus. Perempuan dalam tu, cun juga rupanya. Lepas bos puas main, mungkin kita dapat gilir. Siapa? Tak apa. Saya okey. Abang Farid Iskandar, saya tahu abang akan datang. Jangan takut, saya ada. Ada cedera? Tak ada. Mereka cuma ikat saya. Baguslah. Farid Iskandar, berani betul kau datang sorang-sorang? Rupa-rupanya aku remehkan kau. Sepantas itu, kau selesaikan semua anak buah aku. Gerak badan kau tak macam penilai antik biasa. Haris Bakri, hutang kita berdua, jangan libatkan orang lain. Hutang? Kau ingat ini cuma masalah peribadi kita? Bertahun-tahun ni, berapa banyak kau dah buat hal pada keluarga Bakri. Kau tolong keluarga Hamdan bangkit. Buat anak aku malu di khalayak ramai. Dengar-dengar, nak buka galeri Mata Iskandar pula. Peraturan segitiga emas, mana boleh kau, si tak ada latar belakang, rosakkan semuanya. Sebab aku ada kemampuan. Kemampuan? Kemampuan apa kau ada? Ayah, jangan borak banyak dengannya. Farid Iskandar, aku bagi peluang terakhir. Tutup galeri Mata Iskandar, keluar dari dunia antik, beritahu rahsia mata kau. Aku boleh lepaskan adik-beradik kau? Kalau aku tolak? Kalau aku tolak? Jangan salahkan aku. Nanti jadi kejam. Tembak! Farid Iskandar, kau berani tembak? Kau culik Aina Sofia? Walau aku tembak, Nadia Hamdan tetap tolong aku. Aku beritahu kau, keluarga Bakri kami. Bukan kau dan Nadia Hamdan boleh sentuh. Apapun jadilah. Lepas malam ni, keluarga Bakri masih wujud ke tak? Itu pun belum tentu. Farid Iskandar. Abang Farid, hal ini tak kena mengena dengan aku. Semuanya idea ayah aku. Aku janji lepas ni, takkan ganggu kau lagi. Rizwan Bakri. Aku dah bagi banyak peluang. Farid Iskandar. Kau okey tak? Okey. Kau cedera. Cedera ringan. Abang Farid, aku ingatkan, aku takkan jumpa abang lagi. Tak apa dah. Bawa bapa dan anak Bakri, pergi kurung elok-elok, kita urus esok. Bersihkan tempat kejadian. Jangan tinggalkan kesan. Ya.
kita balik dulu. Baik, Hal majlis perasmian esok, aku tolong uruskan. Kau berehatlah. jom. Balik rumah. Aina. Aina. Lapar kan? Aku dah buat. Abang Farid, Kenapa tak pakai baju? Keluar macam ni. baju aku koyak. Tak boleh pakai. Itu... Abang Farid, Ah, 첩경 집에 건 걸었는데 dari rumah anak yatim sampai sekarang, kau selalu lindungi aku. Hari ini, demi aku, nyawa kau hampir tak ada. Aku tak tahu nak balas macam mana. Aina. Dengar dulu. Aku selalu anggap kau macam adik. Aku tahu. Kau suka Nadia Hamdan. Abang Farid, aku tak minta kau suka aku. Biarlah aku di samping kau. Hati kau ada orang lain pun tak apa. Aina kau. Abang Farid, malam ni saja. Anggap saja aku nak tutup kisah silam. Kau tak payah rasa tertekan. Aku rela. Aina. Kau tahu tak, apa kau buat sekarang? Tahu. Abang Farid, kita betul-betul berjaya. Ya. Lepas ini, tak ada siapa boleh bully kita lagi. Farid muda, selamat maju jaya. Terima kasih. Perkara semalam tu, saya dah dengar. Orang muda memang hebat. Bapa dan anak keluarga Bakri itu kali ini habis terus. Terima kasih pada dua orang senior sudi datang. Bos Farid. Selamat maju jaya. Cik Nadia Hamdan, boros sungguh belanja awak. Terima kasih, Cik Nadia Hamdan. Patutlah. Encik Farid Iskandar, selamat maju jaya. Saya ada satu lukisan ni, tak berapa pasti nilainya. Tolong tengokkan untuk saya. Bos Farid, saya nak tempah satu slot penilaian. Rumah lelong kami nak buat kerjasama perjanjian eksklusif dengan Galeri Mata Iskandar. Boleh bincang. Waktu baik dah sampai. Jemput 3 tetamu kehormat untuk Galeri Mata Iskandar. Lakukan upacara potong reben. Jemput. Baik. Jemput Encik Farid Iskandar. Dari Galeri Mata Iskandar beri ucapan. Pertama sekali, terima kasih kepada semua saudara mara dan sahabat yang datang. Galeri Mata Iskandar. Kalau nama saya, Farid Iskandar. Masuk ke dunia antik. Akhir sekali, saya nak ucapkan terima kasih khas kepada Nadia dan juga Aina Sofia. Saya nak minta mereka nyalakan meriam pertama untuk pembukaan galeri. Bagus. Bagus. Semua jemput masuk. Farid muda, barang-barang dalam kedai awak ni, semua memang barang terbaik. Mata awak memang tajam. Barang-barang kecil saja, tak ada apa. Maaf, saya tarik diri dulu. 2 orang, silakan.
aset keluarga Bakri dah mula digabung dan ditelan. Lepas ini, mereka takkan bangun lagi. Apa rancangan awak nanti? Saya nak uruskan galeri mata Iskandar dulu. Mungkin nanti boleh buat lebih banyak. Saya rasa mata saya ini boleh nampak. Bukan sekadar nilai antik. Abang Farid Iskandar. Tadi ada beberapa orang nak beli plak jet dinasti Ming tu. Pak Kamal tengah runding harga. Bagus. Pergi tolong dia. Mister. Adik Aina Sofia ni sangat bergantung pada awak. Saya akan lindungi dia seumur hidup. Nanti, pasti ada orang yang lindungi awak juga. Cik Nadia Hamdan tak baik. Bertenang, cerita elok-elok. Ya, Tuan. Ayah saya kenapa? Jelas. Tuan sembunyikan dari semua orang pergi Dinan Selatan. Sertai 1 gelanggang judi batu bawah tanah. Judi batu? Tuan Hamdan mana mungkin main judi batu? Dengar kata kena pancing kenalan. Dah mabuk pula. Terus terburu-buru. Berita terkini, 30% aset keluarga Hamdan di bawah Tuan, semua dipertaruhkan pada batu mentah tu. Hasilnya, habis kalah. Kalau 30% aset keluarga diserah, Lawan tu Raja Jet Dinan, Tuan Fikri. Dia kata, Cik mesti pergi main sekali lagi. Kalau menang, dia pulangkan semua. Kalau kalah, Apa jadi? Kalau kalah, aset atas nama Cik pun jadi milik dia. Jangan risau. Saya ikut sama. Bila nak pergi? Tuan Fikri dan kuncunya dah tunggu di luar. Aina Sofia, jaga kedai baik-baik. Saya ada hal nak selesaikan. Abang Farid Iskandar. Jom. baik. Tuan Hamdan, harap maaf. Ayah, Anak saudara Nadia, akhirnya awak sampai. Bawa seorang budak kecil sekali. Tuan Fikri, nak judi macam mana? Cakap. Cakap terus terang. Nampak 3 ketul batu ni? Saya beli dari Pasar Awam Batu Lazu. Kalau campur semua, jumlah harga 325 juta ringgit. Kita berdua pilih satu. Belah sekarang. Siapa punya nilai lebih tinggi, dialah menang. Kalau awak menang, saya pulangkan semua saham Tuan Hamdan. Tepat macam masal. Kalau awak kalah, 20% saham milik saya serahkan. betul. Tapi, memandangkan awak bawa budak ni, mesti ada kelebihan. Macam ni, untuk lebih adil. Dan bagi Tuan Hamdan, peluang tebus semula, kita main lebih menarik. Untuk 3 batu ni, kita tuliskan ramalan kita, termasuk ada tak, jadi di dalam, dan nilai anggaran. Lepas tu, kita belah satu batu di khalayak ramai. Tapi, batu yang kita berdua setuju. Berdasarkan hasil belahan, banding dengan ramalan tadi. Siapa paling tepat? Dialah menang. Setuju? Boleh. Tapi sebelum tulis keputusan, anda perlu perhatikan batu mentah dekat-dekat. Tak ada masalah. Untuk kamu, 15 minit. Bahan Moxisha, Capai Grade High Ice, corak biru terapung, nilai sekitar 10 juta. Bahan Muna, warna tak sekata, banyak rekahan, nilai tak tinggi. Hejang wusha hitam, di bawah kulit, rupanya hijau sangat terang. Ketelusan capai grade kaca, warna hijau terang positif, dan serap cahaya sangat dalam. Hampir tembus seluruh batu. Cuma di tepi ada sedikit kabut dan bendasing. Yang hitam hodoh ini, wusha hitam, rupanya kualiti terunggul. Nilai lebih 60 juta ringgit.
Memang ada hela. Tuan Fikri dah tahu yang hitam itu paling bagus. Sengaja nak jerangkap kita. Masa dah habis. Anak saudara Nadia, kamu berdua boleh ke bilik sebelah. Tulis penilaian kamu di meterai. Serah pada pengantara. Jom. Farid, macam mana? Kamu yakin ke? Usha hitam tu nampak paling berisiko. Nadia, percaya saya. Tuan Fikri pasti tahu batu hitam tu paling bagus. Dia pasti pilih batu itu untuk lawan kita. Kita guna helah di lawan dia. Mister, Mari. Sekarang, silakan kedua pihak tentukan. Batu mana nak dibelah? Saya pilih yang ini. Bahan hejiang. Kebetulan pula, saya pun pilih batu ini. Baik. Kedua-dua pihak bersama-sama tentukan. Batu ketiga ini dibelah. Bahan mentah hejiang usha hitam. Sekarang, belah batu. Keluar hijau. Alamak! Ketelusan ni grade kaca. Hijau zengyang, warna penuh. Wah! Teruskan belah. Kupas sepenuhnya. Hebat betul. Baik. Seterusnya dibacakan. Penilaian Tuan Fikri. Hejiang usha hitam. Ada jet dalamnya. Grade Ace. Hijau muda. Nilai anggaran. 30 juta ringgit. 30 juta ringgit. Seterusnya dibacakan. Penilaian Farid Iskandar. Seterusnya dibacakan. Penilaian Farid Iskandar. Encik Farid Iskandar menilai Hejiang usha hitam di bawah kulit batu. Lebih kurang 2 cm. Nampak jet. Grade kaca. Hijau zengyang. Warna sekata. Berat lebih kurang 15 hingga 18 kg. Di bahagian bawah, hampir ke tengah, ada kesan tampalan lubang gerudi buatan. Nilai anggaran. Lebih 200 juta ringgit. Luar biasa. Macam dia nampak sendiri. Lubang gerudi pun dia nampak. Macam mana boleh? Berdasarkan hasil belahan, dibandingkan dengan penilaian, Encik Farid Iskandar, penilaian paling tepat, menang. Farid Iskandar. Kita pergi. Saham Tuan Hamdan. Esok akan hantar ke rumah Tuan. Tak apa dah. Farid Iskandar. Saya berhutang nyawa dengan kamu. Keluarga Hamdan. Berhutang nyawa dengan kamu. Pakcik, terlebih dah. Maaf ya. Halo. Abang Farid, bila abang nak balik? Kedai dah sesak dengan orang. Ramai yang dengar abang pergi Dinan Selatan main judi batu, menang lawan Raja Jatinan. Sampai datang tengok-tengok. Mereka nak jumpa wira besar ni. Pak Kamal sorang, tak larat nak layan. Kau ni suka cari pasal saja. Mana ada cari pasal? Saya gembira untuk abang Farid. Oh ya, Kak Nadia ada sebelah abang ke? Korang berdua. Tak ada apa-apa berlaku, kan? Jangan cakap sembarangan.
Pak Cik, kebelakangan ni kesihatan dah baik sikit? Alah, dah banyak baik. Alamak, Farid, kali ni terima kasih banyak-banyak. Salah saya sendiri. Hampir-hampir musnahkan keluarga Hamdan. Saya rasa Pak Cik kena tipu orang. Tuan Fikri tu, dari mula lagi, mesti dah targetkan keluarga Hamdan. Aduh. Ayah, lepas ni jangan sentuh judi lagi. Apa bentuk pun tak boleh. Haish, lepas kena musibah ni, apa lagi yang tak boleh nak lepaskan? Farid, saya ada satu permintaan yang serba salah. Sila cakap. Saya nak serahkan pasar gelap kepada kamu. Kamu yang uruskan untuk batu mentah kelas tinggi, perolehan dan penilaiannya. Sudah tentu, galeri Mata Iskandar kamu boleh teruskan seperti biasa. Terima kasih atas kepercayaan, Pak Cik. Saya masih nak fokus lebih pada galeri Mata Iskandar. Cuma tanggung perolehan batu mentah kelas tinggi. Dan bila ada judi batu penting macam ni, awak tolong simak elok-elok. Yang lebih penting, Nadia dah nak ambil alih keluarga Hamdan. Ada awak di samping, saya tenang. Baiklah, saya cuba. Ayo. Bagus. Hebat. Malam ni kita buat jamuan keluarga. Kita mesti raikan sepenuh hati. Hahaha. Farid, terima kasih. Bukan untuk keluarga Hamdan je, tapi juga untuk pengiktirafan ayah. Saya yang patut ucap terima kasih. Terima kasih sebab awak selalu percayakan saya. Awak masih ingat masa galeri Mata Iskandar buka? Apa saya cakap? Ingat. Awak kata, boleh juga ada orang lindungi saya. Sekarang, kata-kata tu masih benar. Dan saya nak tambah lagi. Bukan sekadar lindungi. Saya juga nak sentiasa ada di samping awak. Sebenarnya, saya pun suka awak. Tapi, saya rasa status kami berbeza. Saya tak berani cakap. Bodohnya. Abang Farid, Kak Nadia, makan dah siap. Pak Cik suruh panggil. Oh, baik. Abang Farid, saya datang. Masa tak sesuai ke? Abang Farid, kamu berdua tadi. Buat apa? Sakut pada Kami tengok bunga je. Mister. Kak Nadia, muka awak kenapa merah? Itu, jom cepat pergi. Abang Farid Iskandar, pola baju awak dah tak kemas. Saya tolong betulkan. Ayah tunggu kita makan. Jom. Baiklah, Abang Farid Iskandar, jom kita pergi. Jom. Kedekut. Lukisan ini dari segi sapuan berus maupun... Dan di sini juga. Abang Farid Iskandar, minum teh dulu, legakan tekak. Saya sendiri sediakan. Cubalah. Terima kasih, Aina Sofia. Saya bawakan minum petang untuk semua. Cik Nadia Hamdan memang prihatin. Abang Farid Iskandar, ini kek mecha kegemaran awak. Saya keluarkan untuk awak. Nah, buka mulut. Saya ambil sendiri pun boleh. Cikgu-cikgu sekalian, sila ambil masa. Kalau ada apa-apa keperluan, sila beritahu. Abang Farid Iskandar, Cik Nadia Hamdan garangnya. Aina Sofia, cukup jangan cakap lagi. Sibuk? Cik Nadia Hamdan sudi hadir. Sibuk mana pun mesti ada masa. Kumpulan batu mentah ini, Tuan Fikri pun berminat bersaing. Sejak kalah tempoh hari, dia jadi lebih senyap. Tapi pasti tak puas hati. Apapun datang kita hadap penilaian kita berdasarkan bahan itu sendiri, bukan berdasarkan orang. Malam ini awak ada masa? Ayah kata, nak jemput awak dengan Aina Sofia dan Pak Kamal makan malam di rumah. Dia kata, yang dulu tak cukup formal. Baiklah. Kalau begitu, saya beritahu Aina Sofia dan yang lain. Nanti malam saya datang ambil kamu. Abang Farid Iskandar,
Saya datang hantar fail untuk awak. Kak Nadia Hamdan pun ada rupanya. Awak berdua borak apa? Dekat sangat. Malam ni rumah ada jamuan. Jemput awak berdua datang makan. Abang Farid Iskandar, nak pergi makan di rumah keluarga Hamdan ke? Kalau macam tu, saya mesti ikut. Kalau tak, Abang Farid Iskandar sorang-sorang, nanti bosanlah. Sofia. Jangan nakal. Saja gurau je. Apa pun Abang Farid Iskandar cakap, saya dengar. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk majlis makan malam pada malam ini, saya ada 3 perkara nak sebut. Yang pertama, ialah mengucapkan terima kasih kepada Farid Iskandar, Pak Kamal dan Aina Sofia, kerana ketika keluarga Hamdan dalam kesusahan, sudah bantu habis-habisan. Perkara kedua pula, ialah mendoakan agar galeri Mata Iskandar saya, perniagaan maju jaya. Manakala perkara ketiga ini adalah sedikit sifat mementingkan diri seorang ayah. Ini hal pribadi saya. Nadia Hamdan saya besarkan sendiri. Yang paling saya risaukan ialah kebahagiaan seumur hidupnya, Farid Iskandar. Ya, anak muda ini berkebolehan dan bertanggungjawab. Orangnya jujur. Nadia Hamdan saya serahkan pada kamu. Saya tenang hati. Tapi hal anak muda macam kamu, saya tak nak campur tangan. Cuma saya harap kamu berdua boleh saling menyokong dan pergi lebih jauh. Terima kasih atas kepercayaan, Pak Cik. Saya Farid Iskandar, berjanji di sini. Pasti akan hargai Nadia Hamdan. Menyayanginya. Menghargainya. Dengan segala usaha saya. Untuk membahagiakannya. Pada masa yang sama, saya pasti akan terus berusaha. Tidak mengecewakan harapan Pak Cik. Bagus. Cakap elok je. Aku pun doakan Abang Farid Iskandar dengan Kak Nadia Hamdan bahagia. Asalkan Abang Farid Iskandar gembira, aku pun gembira. Kalau kau kena buli, bagi tahu aku bila-bila. Kau dah mabuk? Rasa macam mimpi. Setahun lepas, aku masih sibuk dengan urusan keluarga. Pening tak menang tangan. Setiap hari pakai topeng, bergelut dengan orang. Lepas jumpa kau, semua dah berubah. Aku pun sama. Sebelum jumpa engkau, setiap hari aku fikir cara nak terus hidup. Jaga Aina Sofia. Lepas jumpa kau, aku baru sedar. Rupanya, hidup boleh jadi seronok macam ni. Banyak lagi cara untuk hidup. Bahan batu ni, aku simpan bahagian terbaik. Suruh tukang lama asah lama dah. Ia saksi masa kita paling susah, masa kita paling getir. Lambang masa depan kita. Nadia, nak jadi teman wanita aku rasmi? Hah? Aku ingatkan dah lama jadi. Tapi aku setuju. Aku sangat setuju. Kak Nadia, cincin ni cantiknya. Abang Farid Iskandar, kau pilih kasihlah. Cincin secantik ni, tak nak buat satu untuk aku ke? Aina Sofia. Bahan guna yang terbaik, asahan pun kemas. Farid Iskandar. Kali ini tak silap pilih. Kak Nadia Hamdan, Abang Farid Iskandar. Dia orang yang sangat ikhlas. Kalau kau berani buli dia, aku yang pertama tak setuju. Tak akan. Itu yang terbaik. Cik Nadia Hamdan, dokumen awak, saya dah bawa. Fail keluarga Hamdan. Pembantu hantar. Awak sibuk dulu. Abang Farid, kenapa? Dia yang buli awak, cakap dengan aku. Saya nak ke belakang. Hirup udara.
Abang Farid, boleh kongsi apa-apa? Dengan saya. Aku lebih faham awak daripada dia. Farid, awak nampak sesuatu? Di balkoni 3 hari lepas, dalam jaket awak, ada perjanjian bengkel karya agung. Rupa-rupanya awak dah nampak. Gelang tangan ini khas dibuat. Tujuannya untuk halang ilmu mata awak. Tak sangka. Kesannya terhad. Kenapa? Memang saya rasa awak pelik. Abang Farid baik sangat pada awak. Awak tipu dia pula. Abang Farid, jangan sedih. Awak masih ada saya. Saya takkan tipu awak. Aina Sofia. Balik dulu, Tak nak. Saya nak lindungi awak. dengar cakap. Setahun lepas, saya mendekati awak. Memang arahan keluarga Hamdan. Ayah tahu tentang kuasa mata awak. Perjanjian bengkel karya agung tu, ayah suruh saya tanda. Mereka nak gabung Galeri Mata Iskandar, monopoli seluruh segitiga emas. Jadi, perasaan setengah tahun ini, semua sandiwara, Bukan. Awalnya misi. Tapi selepas 3 bulan, saya dah berterus terang dengan ayah. Saya tak akan lagi curi maklumat untuk dia. Cincin ini, saya betul-betul mahukan. Aku tahu kau takkan mudah percaya. perjanjian bengkel karya agung tu, Ayah aku yang bagi. Tu kata 2 terakhir dia. Kalau aku gagal uruskan penggabungan, aku tak boleh pegang lagi harta keluarga Hamdan. mata aku ni, boleh tembus semua benda. Tapi tak boleh baca hati kau? Itu sebab aku guna cara paling bodoh. Sorokan kebenaran dengan pembohongan. Patutnya dari awal lagi, aku berterus terang dengan kau. Tanggalkannya. Aku tak nak ada apa-apa dalam dunia kau yang tersembunyi dari aku. Mulai sekarang, aku akan jadi terbuka sepenuhnya pada kau. Aku pun sama. Tentang mata aku, tentang semua hal aku, tentang masa lalu aku, semua akan aku ceritakan. Jadi janji kita masih ada lagi ke? Mestilah. Malah, aku nak tambah satu syarat. Seumur hidup. Abang Farid Iskandar, dia dah tipu kau. Kenapa masih pilih dia?